Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak tengok konsep asimilasi. Konsep asimilasi ni, okey, sebelum ni kita dah belajar tentang pencernaan. Okey, bagaimana makanan itu dicerna. Semalam kita belajar bagaimana makanan nutrien semua itu diserap. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana proses yang mana nutrien yang telah diserap di usus kecil itu diangkut dan digunakan oleh sel badan. Okey, kita dah belajar sebelum ni pencernaan, lepas tu penyerapan. Sekarang konsep asimilasi ialah bagaimana dia diubah suai kepada bahan yang digunakan oleh sel badan. So kita akan tengok peranan sistem peredaran darah dan sistem limfa dalam proses asimilasi makanan. Fungsi hati. Okey, hati ni penting sebab di hati berlakunya metabolisme makanan tercerna, penyimpanan nutrien dan penyah toksinan. Okey, ni gambar ni sama dengan dalam buku modul kamu. Okey, kita akan tengok peranan sistem limfa dan peranan peredaran darah. Sistem limfa kamu tak belajar lagi. Kamu akan belajar bab berapa nanti saya tak ingatlah lepas pada ni. So kita akan tengok bagaimana dua sistem ini bekerjasama untuk mengangkut hasil pencernaan. Okey, so gambar ni sama dengan buku kamu. Okey, bagaimana di Villiers? Di Villiers kan berlaku proses penyerapan kan. So penyerapan nutrien, bahan akan masuk dalam yang warna biru ni kapilari darah. So dalam kapilari darah hanya ada vitamin yang larut air. Okey, amino acid. Teacher shortcut kat sini monosakarida. Termasuklah glukosa, fruktosa, galaktosa. Okey, benda ni masuk dalam salur darah. Manakala yang dalam laktil semalam, vitamin A, D, okey, asid lemak dan gliserol. Teacher label kat sini asid lemak dengan gliserol. Sebab bila semalam kita belajar penyerapan, dia masuk secara berpisah. Tapi bila dia dah masuk ke dalam laktil, dia akan bergabung. Okey, bergabung membentuk lipid. So kalau teacher tulis asid lemak dengan gliserol tu sama maksud dengan lipid juga. Okey, masuk ke dalam laktiol. So yang warna hijau ni, laktil akan bersambung dengan salur limfa. Salur limfa, okey, dia akan bercantum dekat sampai ductus thorax. Okey, ductus thorax dan sehinggalah salur ini akan bertembung dekat vena subclavicle kiri kat jantung. So bila dia masuk ke vena subclavicle kiri, okay, dia akan masuk ke jantung dan masuk ke dalam sistem peredaran darah balik. Maksudnya daripada hati dia memasuki salur limfa. Tapi salur limfa ni sebenarnya dia pelengkap kepada peredaran darah. So dia akan bercantum di peredaran darah di jantung. Maksudnya bahan-bahan yang masuk laktil akhirnya nanti akan masuk dalam peredaran darah semula. Manakala bahan yang daripada kapilari darah di Villiers, dia akan memasuki vena porta hepal ke hati dahulu. Dia akan masuk ke hati dulu, barulah nanti dia akan pergi ke sistem peredaran darah yang lain. Okey, bagi jelas arah-arah ni. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, teacher recall balik untuk yang baru masuk. Semalam kita belajar pencernaan. Okey, bila pencernaan, bahan yang memasuki kapilari darah, okey, yang warna biru ni,
Okay, boleh warna dan label dekat buku kamu sama. Bila dia memasuki kapilari darah, dia akan diangkut sehinggalah kesampainya ke vena porta hepal. Okay, bila sampai vena porta hepal, dia akan memasuki hati. Okay, barulah nanti dia dihantar ke sel-sel badan. Manakala yang memasuki lakteal akan diangkut menerusi salur limfa. Okay, salur limfa sampai ke ductus thorax. Ductus thorax dia akan bercantum di vena sublavical kiri. Bila dia bersambung dekat vena sublavical kiri, dia akan memasuki peredaran darah di jantung. So bahan ni tak terpisah pun, cuma dia cara dia diangkut tu melalui dua sistem peredaran yang berbeza. Sistem peredaran darah, sistem peredaran limfa. Sebab limfa ni pelengkap kepada sistem peredaran darah. Cuma kamu tak belajar lagi. Nanti kamu dah belajar, kamu akan nampak dia punya hubung kait tu. Okey. So, kita nampak dia diangkut sehingga ke hati dan ke jantung. Okey, fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Hati ni dia melakukan pertama metabolisme makanan tercerna. Metabolisme tu maksudnya macam daripada molekul yang ringkas yang diserap tu akan bergabung semula, akan digunakan oleh sel. So, glukosa yang diserap digunakan untuk respirasi sel. Asid amino yang diserap digunakan untuk sintesis protein, plasma dan enzim. Okey. Ada lagi satu proses yang baru kamu akan belajar kat sini ialah proses pendiaminaan. Diaminaan bermaksud asid amino yang berlebihan akan ditukarkan kepada urea untuk disingkirkan melalui air kencing. Okey. Konsepnya kalau kita makan karbohidrat tu boleh disimpan. Glukosa berlebihan kita simpan. Lemak berlebihan kita boleh simpan. Tapi untuk protein, asid amino yang berlebihan kita tak boleh simpan dalam badan. So kita perlu kumuh dia melalui air kencing. Penyah toksinan pula yang mana sel-sel hati ni dia akan menyingkirkan bahan bertoksik daripada darah melalui air kencing. So hati ni dia berfungsi untuk tapis. Maksudnya semua darah akan memasuki hati untuk dia tapis bahan bertoksik. Kalau dia kesan bahan bertoksik, dia akan hantar terus ke ginjal untuk disingkirkan. Penyimpanan nutrien. Okey, kat sini glukosa yang berlebihan akan ditukarkan kepada glycogen untuk disimpan. Okey, kita nak tengok proses asimilasi dalam hati. Okey. Okey, yang pertama glukosa. Okey, teacher buat satu-satu dalam buku teks dia gabung semua sekali. Teacher nak tunjukkan satu-satu. Glukosa yang telah diserap akan dihantar melalui vena porta hepal sampai ke hati. Bila sampai ke hati, hati akan proses, maksudnya hati akan detect sama ada sel-sel badan perlukan, salur darah perlukan glukosa atau tidak. Kalau perlukan, dia akan hantar ke sel-sel badan untuk proses respirasi. Jika berlebihan, barulah dia ditukarkan kepada glikogen. Glikogen adalah simpanan karbohidrat dalam badan manusia. Okey, apabila berlaku kekurangan glukosa, contohnya kita puasa ataupun kita tak makan gula lama, maksudnya glikogen yang telah disimpan dia akan tukarkan kepada glukosa semula supaya dapat digunakan oleh sel untuk buat proses respirasi sel, hasilkan tenaga ATP yang kita belajar bab respirasi hari tu. Okey.
Jika glycogen dah sampai tahap maksimum, barulah glukosa ditukarkan kepada lemak. Okey, glukosa boleh tukar kepada lemak. Okey. Yang kedua adalah amino acid hasil pencernaan protein. So amino acid akan dihantar ke hati. Okey. Bila dia sampai ke hati, dia akan dihantar ke sel badan untuk penghasilan protein plasma, enzim dan juga pertumbuhan sel. Sebab konsepnya kamu belajar daripada sekolah rendah lah kan. Apa pentingnya kita makan protein? Sebab untuk pertumbuhan sel. Untuk menggantikan sel-sel rosak. Okay, so kena tengok balik fungsi-fungsi protein. Fungsi-fungsi protein yang kita belajar dalam bab komposisi sel tu. So, fungsi protein di sini sama dengan yang kita belajar dulu. Cuma nak terangkan bila amino acid ni dah berlebihan di dalam hati, dia akan ditukarkan kepada urea dan dikumuh melalui ginjal. Okay, dihantar ke ginjal untuk dikumuhkan melalui air kencing. Okay, proses ditukar kepada urea ni adalah proses pendiaminaan. Okay. Okay, itu yang berlaku di hati. Yang tak berlaku di hati ialah lipid. Sebab tadi, masa yang kita belajar slide yang mula-mula tadi, lipid dia dihantar ke melalui salur limfa ke jantung. So dia dah terus memasuki salur peredaran darah. Dia telah memasuki sistem peredaran darah di jantung. So maka lipid dia akan terus dihantar ke sel untuk digunakan. Kalau berlebihan barulah dia dihantar untuk membentuk tisu adipos di bawah lapisan kulit. Okey, proses asimilasi di dalam sel. Okey, konsep proses asimilasi dah disebut sikit-sikit tadi tu adalah bagaimana nutrien iaitu struktur yang paling ringkas digunakan untuk membentuk sebatian kompleks. Okey, ataupun membentuk komponen struktur. Bagaimana asid amino yang kita belajar diserap semalam, okey, dihantar ke sel membentuk membran sel. So asid amino digunakan untuk sintesis. Sintesis ni sama maksud dia dengan hasilkan. So sintesis apa? Protoplasma baru. Ini termasuklah membran plasma dan semua jenis membran organel, membentuk hormon, membentuk enzim, membaiki tisu yang rosak. So asid amino diasimilasi membentuk protein semula. Kalau kita belajar pencernaan, protein diurai menjadi asid amino. Sekarang kita belajar konsep asimilasi. Asid amino dia bergabung semula membentuk peptida, polipeptida sehingga membentuk protein yang kompleks seperti hormon dan enzim. Okey. Glukosa pula. Glukosa adalah substrat utama respirasi sel. So glukos ni akan dihantar ke mitokondria untuk proses respirasi untuk menjana tenaga ATP supaya tenaga tu boleh digunakan oleh sel-sel badan. So bila dia berlebihan sahaja barulah dia disimpan sebagai glycogen, okay, di dalam sel otot haiwan. Okey, seterusnya asid lemak dengan glycerol. Okey, teacher combine terus kepada lipid sebab bila dia dah memasuki salur darah dia akan membentuk lipid. So lipid dihantar ke sel untuk sebagai komponen utama
membran plasma, fosfolipid dan kolesterol. Okey, bila dia berlebihan, dia akan disimpan dalam tisu adipos sebagai tenaga simpanan, dan bila dalam keadaan kekurangan glukosa, lemak akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okey. So, kalau tadi kita ada sebut bagaimana kalau glukosa berlebihan ditukarkan kepada glycogen. Glycogen yang maksimum maka dia akan ditukarkan kepada lemak. So bila keadaan kekurangan glukosa, so lemak inilah yang akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okey, dah habis untuk hari ini. Sikit saja. So apa maksud asimilasi? Adalah proses penggunaan nutrien yang diserap untuk mensintesis sebatian kompleks. Sintesis ni maksudnya hasilkan. Bagaimana molekul ringkas bergabung semula membentuk sebatian kompleks. Okey, yang kedua, terangkan fungsi hati. Fungsi hati yang pertama ialah metabolisme karbohidrat. Maksudnya dia penyimpanan nutrien, menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan. Yang kedua, untuk protein pendiaminaan, menukarkan asid amino berlebihan kepada urea untuk disingkirkan. Okey, sintesis protein. Okey. Asid amino yang digunakan untuk sintesis protein plasma dan enzim. Penyah toksinan, sel hati menyingkirkan bahan-bahan toksik daripada darah. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Tak ada, cikgu.